SBR pula merupakan support yang berada lebih tinggi daripada current price, manakala RBS pula merupakan resistant yang berada lebih rendah daripada kedudukan current price. Itu dia RBS. Okay. Ni dia. Contoh untuk RBS. Tu dia. Ni RBS ni padu ni. Pasal dia duduk dalam zone support. Ini cukup sedap ni. Okey, itu sekadar sepintas lalu penerangan berkenaan dengan SBR, RBS, support, resistance, valid ataupun break atas usaha Haikal sebenarnya pada malam ni. Dia share, dia buat plotting dan dia buat marking dan sebagainya. So sebab tu adanya webinar ekstra untuk malam ni. Okey. Mana-mana di antara tuan-tuan yang nak cuba buat marking dan nak hantar plotting ke apa ke, tolong hantar menggunakan template. Okay, hantar by using template. So saya boleh paste macam ni dan kita boleh buat ulasan secara live melalui webinar. Okay, boleh Boleh. Nak tanya lah, yang RBS ni dia punya start marking dari open close candle bull. Close candle bull. Kalau SBR daripada close candle bear, kalau RBS daripada close candle bull. Untuk berlakunya SBR, untuk berlakunya RBS, dia mesti berlaku support dan resistance dulu. Baru dia boleh jadi SBR ataupun RBS. Dalam keadaan dia sebagai resistance ataupun support, tidak akan wujud sebarang istilah break ataupun valid untuk support ataupun resistance. Boleh? Tapi hanya ada break and valid setelah dia bertukar menjadi support become resistant ataupun SBR, ataupun setelah dia bertukar menjadi resistant become support, iaitu RBS. Itu sahaja yang ada break and valid. Boleh? Boleh. Ya, tak faham. Mana-mana support yang ada dekat dalam chart dia valid. Mana-mana resistant yang ada dekat dalam chart dia valid. Okey. Yang dia menjadikan dia tak valid bila mana dia jadi SBR ataupun RBS. Itu yang tak valid tu. Tak valid maksudnya kalau tak boleh pakai marking tu. Price tak sentuh, dah sentuh. Dah. Bukan. Sekejap. Pin Allah. Pin tadi saya dah padam. Maksudnya ada support yang baru. Macam mana? Maksudnya apa yang saya faham, support yang baru dan yang support lama akan jadi SBR. Support yang baru, support lama akan jadi SBR. Ayat tu kurang tepat sebenarnya. Dia macam ni. Dulu ni merupakan support. Nampak tak? Merah, biru. Itu support. Okey. Tapi sekarang ni, kedudukan support ni berada lebih tinggi daripada current price. Boleh nampak? Okey. Bila mana dia berada lebih tinggi daripada current price, jadinya support become resistant. Boleh? Okey. So sekarang ni, bila mana support become resistant, saya buat sekali lagi. Tu dia. Sekejap, yang ni saya padam. Yang ni pun saya padam. Okey. Fazil. Tengok betul-betul Sekejap, saya nak buka pin. Okey, tak payah. Ini gambar yang tadi yang AUD USD Okey. So tengok dekat sini Ini merupakan support become resistant. Dia kena merah dulu dan dia warna biru. Boleh? Okey. Sekarang ni bila mana pergerakan graf tu daripada close candle bear dia naik atas. Itu close candle bull. Boleh? Boleh. Okey, baik. So pergerakan ke atas dia daripada seller ataupun buyer? Ke atas buyer. Baik, kita bubuh warna biru.
Sekarang ni daripada close candle bull pergi kepada close candle bear. Merah ke biru? Merah. Merah. Sekarang ni SBR yang ni. Yang ni. Break ke Okey. valid? Break tapi seller menguasai lah. Okey, so dia break ke valid? Dia batal ataupun tak SBR tu? Tak batal. Tak batal. Okey. Sekarang ni pergerakan seterusnya daripada close candle bear naik ke atas close candle bull, merah ke biru? Biru. Biru. Okey. Sekarang ni SBR ni break ke valid? Break. Break. So dia batal, dia dah tak boleh pakai. Oh, okey. Dia dah tak boleh pakai. Okey? Boleh? Boleh. Sebab tu kita kena buang yang ni. Macam tu, boleh? Oh, tu yang ambil yang second candle tu. Ya, betul. Second sub Third lah, SBR. third. The second SBR. Boleh? Okey. Okey. Bila mana kita nak kira macam mana dia batal ataupun tidak. Okey, contoh. Untuk berlakunya support, dia memerlukan dua candle. Formation dia ialah macam ni. Dia mesti start dengan bear dulu dan dia mesti berakhir dengan bull. Itu syarat dia. Support. Dia mesti start dengan bear dan dia berakhir dengan bull. Itu support. Boleh? Okey. Jadi sekarang ni candle yang kedua yang di sini tidak dikira. Okey. Sebab dia punya pair Dia punya pair. Kalau dia tak ada, tak jadi support. Boleh? Okey. Hanya candle yang ketiga dan seterusnya sahaja yang boleh dikira untuk membatalkan kedudukan SBR ni. Boleh? Okey. Ada soalan? Saya nak tanya cikgu. Sila. Kalau kita tengok candle pada 1 bulan 12 2020 dekat chart Sekejap. 1 hari bulan? 1 bulan 12 2020. Okey. And then sebelah ni tu kan candle bear kan. Okey. So patutnya kira resistant kan. Sepatutnya dia jadi resisten, betul? Sebelah ni tu biru, patutnya Aha. dia support. Sebelah dia biru patut jadi? Kira bear tengok makin macam mana cikgu? Kejap. Jadi pening Nak makin support kan makin resistant. Simple je. Okey, kejap. Sekarang ni yang pertama sekali apa yang korang kena tengok ialah di mana kedudukan current price. Itu yang pertama. Dekat mana kedudukan current price. Itu yang korang kena tengok dulu. Kalau kata bahagian atas, so dia resistant lah. Boleh? Bahagian atas. Maksudnya current price tu atas daripada Bukan. Sekarang ni current price dekat sini. Ni current price kat sini. Okay. So bahagian atas ni automatically semua yang berada di sini merupakan resistant. Okay, boleh? Okey. Bila mana, katakanlah korang nak fokus pada support. Nak juga support. Saya tak kira saya nak tanya support juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekarang ni contoh. Okey, baik. Yang ini support kan? Dan dia dah bukan support dah. Dia SBR. Boleh dapat tak? Dia SBR. Sebab apa dia SBR? Dulunya dia support. Ini cara marking untuk support. Jadi dia berada di atas current price. Arrow ni anak panah ni current price. Boleh? So dia become resistant. Dia lebih tinggi daripada support. Dia lebih tinggi daripada current price. Boleh? Sebab tu dia SBR. Dia bukan support. So kenapa kita nak susah-susah nak tentukan kita nak buat dia jadi support ataupun resistant? Sebab yang bawah ni tentu-tentu dia bukan support dah. Memang confirm dia bukan support. Kalau dia support, kita nak declare dia sebagai support, dia kena duduk bawah current price. Support adalah yang price tak sentuh lagi Bukan. Support merupakan satu aras harga, satu kawasan yang duduk lebih rendah daripada current price. Itu support.
Maksudnya support tu di bawah daripada current price. Ya, dekat sini. Ini kawasan support. Kalau nak cari support, kena tengok current price dan ke bawah. Itu support. So yang kotak biru atas tu adalah resistance lah. Semua dalam tu yang ada formation, semuanya adalah resistant. Simple je. Boleh? Okay. Okey, saya tunjuk dekat chart tengok betul-betul Okey, baik. Nampak yang ni current price nampak kan? Korang nampak kan? Okay. Okey. Saya zoom out bagi habis. Okey. Kenapa jadi gini? Mana-mana harga yang berada lebih tinggi daripada kedudukan current price, formation dia ialah support, resistant. Boleh nampak? Okay. Okey. Mana-mana harga yang berada lebih rendah daripada current price dekat bahagian bawah ni, itu merupakan support. Simple je. Itu je. Boleh? Boleh. Mana-mana support yang berada dekat dalam kawasan biru, dia bukan lagi support, dia merupakan SBR. Boleh? Boleh. So sini saya buat SBR. Mana-mana harga yang berada di belah bawah yang dulunya merupakan resistant, dia dah jadi RBS. Boleh? Okay. Nampak? Faham? Faham. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Fazil ada soalan? Tak ada. Okay, Kelvin ada soalan? Belum. Okay, Farizal ada soalan? Tak ada. Mirul ada soalan? Tak ada. Haikal ada soalan? Okay, kalau saya nak tanda RBS atau SBR, saya tanda SBR perlu start pada candle merah lah kan? Nak tanda SBR kena bila nak tanda SBR kena tanda pada close candle bear. Okay. Tu dia nak tanda SBR. Boleh? Nak tanda RBS kena tanda pada close candle Bull. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan? Tak ada. Nanti besok saya hantar balik mapping. Boleh, tak ada masalah. Apa nama, dia macam ni sebenarnya. Kalau kata nak berlatih macam mana cara nak buat marking, sebenarnya cara dia macam ni. Okey, Kelvin, you tengok betul-betul Faham. Yang faham saya suruh tengok. Okey. Sekarang ni ini current price. Okay, the first thing is korang buat period separator macam ni and then nak marking resistance, contohlah. Okay, contoh. Buat macam tu. Dan warnakan dia sebagai warna biru. Ambil light cayenne ke apa ke benda, light sky blue ke, ikut korang lah. Tapi warna biru. Dan belah bawah ni pula korang tanda support. So buat macam tu. Ni bubuh warna pink. Okay. Ni dulu sebenarnya. Buat macam ni je dulu. Buat macam ni dulu untuk dapatkan satu kefahaman mana satu resistant, mana satu support dan sebagainya. Itu sahaja. Okey? Yang atas-atas ni dan sebagainya tanda. Makna kata kalau screenshot korang besar ni, so daripada sini sampai ke bawah sinilah korang kena tanda support dan resistant. Kemudian save lah. Okey? Save as picture, tekan dekat active chart as is, kemudian tekan OK. Dia akan pergi dekat desktop apa-apa yang korang nak ni. Kemudian pergi dekat apa nama, Allah ni VIP. Pergi dekat classroom, contohlah ni contoh. Okay, lepas tu hantar korang punya marking. Mana dia? Mana dia pula dah? Ni dia.
Hantar korang punya marking. Kalau nak hantar marking untuk support dan resistance, hantar dalam bentuk gambar sebab senang nak semak. Kalau nak hantar macam contoh baru buat single analysis time frame. Makna kata baru buat yang monthly je. Belum buat untuk yang weekly, daily, campur-campur time frame dan sebagainya. So just fokus pada picture sahaja, tak perlu menggunakan template sebab korang tak melibatkan perbezaan dua time frame yang berbeza lagi. Okey, boleh Okey. Cuma saya nampak cikgu marking resistance tadi dekat close candle bull. Memang Close, okey, dia sebenarnya dia ada banyak cara. Okey. Yang tu kita tak masuk bab candle lagi. Bab topik berkenaan dengan candle adalah topik yang ketiga. Next topik kita table formula. Okay. So yang tu saya tak nak ulas lagi sebab saya nak sekalikan semua. Kang habislah semua yang lelaki semua laju. Tinggal perempuan yang tergedek-gedek kat belakang tu Kang. Tak fair lah. Tengok video cikgu itu. Tak ada masalah. Kalau kata tengok video dan faham tak ada masalah. Cuma kalau kata macam contoh tengok macam mana saya nak cakap kalau kata boleh buat tak apalah, tapi kalau tanya saya during the class, so saya akan minta tolong untuk tunggu kejap lah. Kita tunggu kawan-kawan kita sekali. Boleh Ya, boleh. Okey, baik. So ada soalan lagi tak? Macam mana cara nak marking? Tak ada? Clear? Tak ada. Kalau nak hantar, practice dulu menggunakan time frame monthly sahaja. Berbeza-beza currency pun tak ada masalah. Okay. Buat banyak-banyak currency. Buat AUD, AUD USD, buat AUD USD, buat AUD JPY, buat AUD CAD. Tak kisahlah Euro JPY, GBP CHF. Ikut korang macam mana korang nak buat. Kemudian support dan resistance, save as picture macam yang saya tunjukkan tadi dan hantar dekat saya melalui Telegram. Tak ada masalah. Boleh buat. Tak ada masalah. Okey? Kalau nak hantar lah. Okay? Hantar dekat grup pun boleh. Nak hantar personal pun boleh. Tak ada masalah. Okey? So kalau tak ada soalan, saya nak tamatkan video. Boleh? Boleh. Okey cikgu. Okey, baik. Haikal, saya nak minta tolong nanti awak tolong hantar dekat saya video tu Okey, boleh. Boleh kan? Boleh. Sekejap. Hilang dah Haikal. Boleh. Okey, baik. So sekian sahaja untuk webinar pada kali ini. Ada kemungkinan besar kita akan jumpa hari esok sebab saya nak kena bagi ulasan untuk grup VIP, dia punya template marking apa benda semua. Saya tunjuk sikit lah. Saya tunjuk sikit gambaran pada korang macam mana grup VIP ni. Okey, nampak? Diorang share template, diorang share gambar. Ni bukan template. Ni nampak ni. Ni. Nampak tak yang diorang share template ni? Semua pakat share template. GU, ni GU juga. Ni EJ, ni AU, ni NU. Atas ni, nampak UJ, EG, ACAT, UCAT. Nampak? Ni GU, EJ. So orang yang duduk dalam grup ni dia ada advantage yang mana dia boleh ambil mana-mana template orang dan dia nampak point dan dia trade. Itu advantage dia. Siapa yang duduk dalam grup ni. Dan saya tak akan bagi sewenang-wenangnya untuk korang terus join grup ni melainkan sekurang-kurangnya korang dah mahir marking lah. Dan kita ada seorang student daripada grup VIP dekat sini. Tuan Rizwan kita. So far, Tuan Rizwan, saya nak tanya, apa nama sebelum ni berapa lama dah trade? Dekat 2 tahun. Dekat 2 tahun. Okey, sebelum Badar, apa teknik yang Tuan apply? Teknik harapan dengan follow orang punya signal. Jangan serius lah, BBMA ke apa ke? Golden line. Golden line. Okey. So sekarang ni Golden line dia ada melibatkan SNR ke tidak? Tak ada. Dia banyak kepada BBMA. So indikator lah. Ya. Okey, baik. Macam mana nak berubah daripada indikator pergi kepada naked? Susah tak?
agak susah lah. Nak padam balik memori yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni kan. Tak mau ingat lah. Memang ambil masa sikit lah. Study sampai dah. Berapa lama Rizwan ambil masa untuk biasakan dengan naked? Lama juga lah. Ingat dekat-dekat hampir habis penghujung kelas tu. Ya, berapa lama? Dekat sebulan jugalah nak buang memori dia tu. Nampak tak? Dia punya lama sebulan. Sakit hati dengar. Okey, sekarang ni macam mana? Apa yang membezakan konsep Bada dengan teknik yang pernah Rizwan guna sebelum ni? Yakin sikit lah nak trade kan. Sebelum ni trade bila floating pakai teknik harapan lah. Tunggu je lah. Kalau dia gemu, kalau dia merah habis lah. Okey, dia macam ni guys penghujung kelas nanti tuan-tuan semua akan belajar satu benda yang dikenali sebagai floating. Floating ni merupakan satu silibus di mana kita akan membuat andaian ke mana market akan pergi. Contoh. Ini contoh ini student Saya keluar dulu cikgu nak bangun pula. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak Rizwan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini contoh floating daripada student. Andaian dia yang pertama dia akan naik, dia ada marking dan sebagainya. Yang ni pula dia andaikan akan turun dan sebagainya. Ni AUD, CAD, okey. Dia turun ke, dia naik ke, macam mana ke, dia dah buat floating siap. Daripada sini dia target akan naik. Yang ni pattern yang kedua dia target, ni pattern yang ketiga. Okey. So ini dia. Ini yang kita kenal sebagai floating. Boleh nampak? Nampak tak? Ni sampai H4 je kan? Boleh sampai H1, tak ada masalah. Bukan apa nama, serabut nanti. Apa macam mana? Kalau sampai M5 ke M15 mau serabut tu. Tak. Kita tak turun sampai M5, M15 melainkan kalau orang tu sanggup. Yang tu lain. Okey, yang ni pula korang perhatikan tengok Ini floating daripada time frame daily tau. Nampak? Dia expect price ni turun kat sini, kemudian naik ke atas. Okey. Dia buat floating ni pada 28 ini lama punya ni. Tapi kadang-kadang floating lama pun dia masih still ineffective sebab Daily nak siap daily dia lama lah kan. Okay, so nampak dia andaikan ke sini, kemudian dia andaikan akan berlaku terjunan. So ada kemungkinan besar Azizul ni dia dah entry kat sini. Ada kemungkinan. Okay. Kita tengok H4 punya floating dia buat macam mana. Tu andaian-andaian ni. Yang mana lepas ni akan naik dan sebagainya. Kalau kata perasan dia buat turun macam ni warna merah. Sini ada RBS kat sini. So RBS ni bertindak sebagai penghalang kepada arah pergerakan untuk GBP daripada terus turun dan lepas tu dia buat naik. Dan boleh tengok the last 4 hour punya candle pun dia reject kat situ. Okay. Dan kita tengok dekat dalam grup Telegram VIP pula. Sekarang ni nak try hold GA. Nampak? GBP AUD ni Azizul punya. Boleh nampak tak? Nampak. Yang ni apa ni? Pair apa? Ni USD JPY. Best betul price bila meet expectation. Saya tak buat benda-benda ni. Saya tak buat. Ni semua student yang buat. Ni dia share lah bila mana floating dia jadi macam mana market bergerak dan sebagainya. So ini yang tuan-tuan akan buat nanti. Sebelum sampai ke tahap ni bersabarlah, bertabahlah. Kena taji cukup-cukup lah korang. Jangan larilah. Jangan lari. Buat bertenang, sabar-sabar. InsyaAllah manisnya nanti akan dirasa penghujungnya. InsyaAllah. Baik. So kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan video sekadar ini sahaja. Saya minta tolong Haikal nanti tolong hantar kat saya recording tu dekat Telegram Boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera.